Allah Subhanahu wa taala dalam mengisahkan kita ini dalam surah Al-Baqarah umpamanya pada ayat 30. Kalau mana Allah Subhanahu wa taala dia bercakap ataupun berfirman berkata kepada para malaikat, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Katanya Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan, menjadikan di atas muka bumi satu khalifah. Qalu, kata para malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, apakah Engkau mahu menciptakan sejenis makhluk yang kerjanya suka membinasakan kerosakan yang berlaku di atas muka bumi, dan satu makhluk golongan yang suka menumpahkan darah di antara satu sama lain? Kata para malaikat. Para malaikat dia sebahagian ulama menyatakan, tafsir menyatakan malaikat berkata begitu kerana melihat kisah-kisah makhluk yang sebelum manusia itu jin, yang kehidupan mereka ya. Ini sebahagian daripada tafsir ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sambung lagi para malaikat kata, sedangkan kami, wahai Allah, kami ni satu makhluk yang senantiasa tak putus-putus bertasbih kepadamu dan bertahmid kepadamu, dan saling kami ni senantiasa menyucikan wahai Allah. Allah Subhanahu wa taala reply balik, bagi tahu balik kepada para malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Katanya Allah, aku lebih tahu sebenarnya daripada kamu semua. Aku lebih tahu kalau kamu tidak tahu. Jadi malaikat ini jadi suatu kaum ataupun satu makhluk yang sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh, maka malaikat pun tunduk. Tatkala mana Nabi Adam alaihissalam yang dijanjikan Allah Ta'ala berada di atas muka bumi ini untuk dijadikan sebagai seorang khalifah, ketika itu semua mereka itu, para malaikat, diminta untuk tunduk tanda hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Tunduk sujud bukan bermakna sujudnya macam sujud kepada Allah, tidak, tetapi tunduk, patuh, hormat. Itu arahan Allah. Itu arahan Allah, jangan disangka. Namun ada satu makhluk yang begitu sifatnya yang agak di luar batasan. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk tunduk patuh kepada ataupun tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Hei malaikat, aku nak kamu ni semua tunduk patuh kepada, sujud kepada Nabi Adam atas tanda hormat. Fasajadu, semua para malaikat semua sujud, semua tunduk patuh, illa iblis, melainkan iblis. Kenapa iblis dia tidak sujud, dia tidak patuh kepada arahan ini? Aba wastakbar. Sebab apa? Dia ada satu sikap, satu sifat aba. Dia refuse, dia tolak arahan tersebut. Wastakbar, dan dia begitu takabur. Allah Ta'ala tanpa
Panjang lagi Allah Ta'ala kata wa kana minal kafirin. Ambil tau, dia itu daripada golongan orang-orang yang kafir. Jadi lepas itulah berada semua iblis tak daripada situ sampailah bila-bila hari kiamat dia dah berdendam kepada Nabi Adam dan seluruh umat Nabi Adam, seluruh anak cucu cicit Nabi Adam didendam oleh sang iblis. Sebab itulah antara dialog iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Wahai Allah, demi izzatmu, demi kekuasaanmu, wahai Allah, aku akan sesatkan seluruh umat manusia. Tengok, ini dendam warisan. La'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan seluruh umat manusia semuanya. Tidak satu yang tertinggal. Ajma'in. Illa ibadaka minhumul mukhlas. Kecuali hamba-hamba kamu wahai Allah yang ada sifat-sifat ikhlas. InsyaAllah. Sebab itu berarti semua iblis ni dia tak menawar dah orang kafir ke, orang muslim ke, mukmin ke, muttaqin ke, itulah sasaran. Itulah sasaran. Bagi orang kafir, iblis punya kerja dia akan sesatkan sesat-sesatnya, menghalang mereka daripada mengenal Islam. Ujian kepada orang Islam pula, dia dia dari mungkin akan menjerumuskan seluruh umat Islam ini kepada mereka itu tidak mengikuti agama dalam kehidupan, termasuk dalam urusan solat. Bagi orang mukminin yang melazimkan diri mereka kepada solat, umpamanya, dia pula akan disesatkan dengan macam-macam perkara. Umpamanya, walaupun dia solat, tetapi dia akan twist sikit, dia akan cuci bab ikhlas. Kalau dia solat pun kadang-kadang ada usul riya, ta'ajjud, ada usul malas. Itu ujian kepada mereka. Maknanya tidak ada seorang pun yang akan terlepas daripada ujian tersebut. Tetapi yang lepas daripada ujian itu, yang mendapat imunisasinya, itulah orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti semua dan hadir dan mengesahkan sekian ayat ibu yang saya hormati, yang saya doakan kebaikan ke atas tuan-tuan dan puan semua. Berarti semua kalau kita lihat syutingan saya ambil daripada satu kitab ni, Kitab Fiqh Al-Madhhab Al-Arba'ah, ya, karangan Al-Jazari. Bagi tahu pasal falsafah solat ni, saya tertarik bila saya baca ini, saya nak kongsikan pada tersebut. Fal-gharḍul haqiqi min as-salat innama huwa ta'zimu lillah fatir as-samawati wal ardh bil khusyu' lahu wal khudu' bi azmatihi al-khalq. Maknanya matlamat yang paling utama daripada mengerjakan salat itu adalah untuk kita ni memberikan sepenuh ta'zim kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi ini, dengan kita mengerjakan solat itu dengan cara yang penuh-penuh khusyuk dan tawaduk kita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mengangkat takbir, apabila contohnya bermula dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu datang sih, itu dah muazzin. Seluruh umat Islam di seluruh dunia tidak putus-putus akan melakukan kalimat. Sebab apa? Masa kan berubah, masa kan lain antara negara kan. Ini Melangkat kan? Melangkat contohnya masuk 76. Lepas tu kawasan-kawasan yang besar waktu dengannya Putrajaya, Kuala Lumpur, Shah Alam, itulah 76. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi mungkin dia punya sebutan atau
tapi seruan tak sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 76 bulannya. Ceras pun sama. Mungkin dia punya cara lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin macam tu di Putrajaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin macam tu. Tetapi start 76 dah. Masuk pula lepas habis, ya, lepas habis apa nama bacaan azan. La ilaha illallah. Ya, habis tu masuk pula azan tu berkumandang pada tempat lain pula. Kemudian contohnya mungkin di Sarawak, mungkin lewat sikit kan. Itu pula pasing dia punya azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Situ pula tu. Dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengan Rawak. Mungkin 78, 79 mungkin. Lepas tu di negeri Selangor pula di negeri Perak. Mungkin kawasan dia begitu juga. Dia punya apa? Perdesaan waktu. Baik di Malaysia, semua laut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mungkin di Perak pula. Canggih tu tuan-tuan. Sampai dah seluruh negeri Perak, negeri Kedah, negeri Perlis, negeri Kelantan, di Terengganu, pula di Merata, di Jakarta, di Sulawesi, di Sulu, sempurna. Okay, ya. Lepas tu pula di Brunei, Darussalam, Singapura, Filipina, Thailand. Pasti itu tuan-tuan, daun darah tu. Kita duduk kat atas itu. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bergelar Muslim ini akan menyebutkan kalimat Allah. Tak putus-putus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Ini hebat, hebat, benar hebat. Jadi kalimat Allah Ta'ala ni jangan sekali-kali kita. Jadi solat ni semua ni bila kita azan, kita nak bawa orang datang ramai-ramai semayang, ataupun tak boleh semayang berjemaah, semayang sorak umpamanya. Tetapi yang paling afdal semayang secara berjemaah. Lebih lagi kalau kita ada kemampuan. Kalau kita apatah lagi kalau kita ni rumah dekat dengan masjid umpamanya, tak menjadi tanggungjawab itu untuk pergi mendekati rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhatian semua jika kita bawa datang ke masjid, kemudian solat pun dilakukan dengan penuh beradab, ada imam dan kemudian ada imam. Itu je semua perhatian semua kita kena jermakan perasaan khusyuk dan wa'izzatul adab, dan kita merasakan keagungan yang begitu abadi selama-lamanya. Fala yakunu al-mar'u musalliyan li rabbih haqqan illa idza kana qalbuhu hadiran mamlu'an bi khasyyatillah wahdahu. Maka tidak ada bagi seseorang yang sembahyang itu, yang sembahyang yang diniatkan kepada Tuhannya, yang sebenarnya melainkan akan hadir di dalam hati itu perasaan yang penuh khasyatillah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yaghibu an munajati bil wasawisil kadhibah aw al khawatir dharrah. Ya, maka dia hilangkan perasaan ya was-was itu dengan munajatnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia cuba untuk menghilangkan, menghapuskan perasaan was-was yang penipu itu dan perkara-perkara yang membahayakan cacatnya kepada salat tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kalau kita lihat ya, solat ini juga as-salatul lati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan solat ini tuan-tuan dan puan,
fungsinya juga antaranya mencegah kita daripada melakukan fahsyat, perkara yang buruk, yang keji dan munkar. Fahsyat diuraikan oleh para ulama perkara-perkara yang melibatkan contohnya zina, perkara-perkara yang keji, wal munkar, dan perkara-perkara yang munkar. Timbul dari soalan, Ustaz, ada juga saya dengar orang yang solat juga dia berbuat benda ni, zina lah, ada contoh. Itu jangan disalahkan solat, tapi salahkan kepada orang yang melakukan solat itu barangkali solatnya itu tidak mencapai solat yang dikirimkan, yang disabdakan, yang dipertontonkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mustahil solat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kalau kita kerjakannya mengikut segala resepi yang telah dipersembahkan oleh Rasulullah. Mustahil orang-orang yang mengikuti resepi itu tidak mendapat hasil sebagaimana solatnya Rasulullah SAW. Barangkali adalah dia punya resepi yang tak betul, ada dia ciptaan yang mengaruh. Itu namanya solat yang tidak mengikut kriteria, tidak mengikut ingredient, kandungan sebenar yang Rasulullah telah adukkan di dalam gaya solatnya Nabi SAW. Dan itulah yang kita ingin belajar, yang kita akan kupas pada sesi kuliah kita, ya. InsyaAllah saya akan cuba kendalikan. Jadi kalau kita lihat fa'aliyah salat fi nazriti, itulah solat pada pandangan agama. Wahia bihadal ma'na la ahsan al-athar fi tahdib an-nufus wa tahbib al-akhlaq. Dan itulah solat yang memberi makna kepada kita, di mana dia memberikan sebaik-baik kesan di dalam diri kita. Wa tahbib al-akhlaq. Dan solat itu sebenarnya berfungsi untuk memperindahkan, memperkuatkan akhlak kita sendiri. Sebab itu orang yang solat, dia sepatutnya memberikan contoh yang terbaik kepada orang-orang yang lain. Kita ni orang yang bersolat, melazimkan diri kepada Allah dengan bersolat. Kita lah orang-orang yang kena menunjukkan suatu contoh yang terbaik kepada masyarakat. Jangan dikatakan, ini orang solat ni, dia pun tak betul, so dia akan salahkan sikit sebanyak kepada solat ni. Alah, dia buang dia ni, kau pakai duduk pun buat benda tak baik juga. Tak, pasal-pasal. Alah, dia pun solat betul-betul pakai pembawa rasuah. Memang tak pasal-pasal. Ini hasil daripada produk-produk yang salah bagi mereka yang mengerjakan solat. Falsafah solat, dia nak jadikan orang itu di dalam solat ittaqillah, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, dan nak menjadikan orang itu di luar solat pun ittaqullah. Kalau di dalam solat kita bertakbir Allahu Akbar, mentakbirkan Allah, membesarkan Allah. Di luar solat pun kita nak jadi orang yang mentakbirkan Allah. Itu falsafah ni, ya? Itu falsafah ni. Sebab itu orang hadis sebut kita kena meningkat kembali bagaimanakah cara kita solat dan bagaimanakah falsafah kita solat. Fa inna fi kulli juz'in min ajza'iha tamrinan ala fadilatin min al-fadail al-khalqiyah. Dan setiap juzuk solat ini merupakan latihan, tamrinan ala fadilat min fadail al-khalqiyah. Adalah merupakan latihan untuk menjadikan kita ini mendapat kelebihan daripada kelebihan akhlak. Tengok patuhnya kita kepada ketua imam solat juga inginkan kepada kita bila kita berada dalam di luar itu, patuh kepada suami sebagai ketua, patuh kepada contohnya nasib di masjid, patuh kepada pemimpin kita dalam organisasi. Selagi mana mereka itu tidak melanggar batasan-batasan agama, adalah wajib untuk kita memberikan kepatuhan kepada mereka. No, ini diajar. Ya, contohnya kalau imam dia baca dia solat takbir Allahu Akbar, tiba dia terus baca Bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha, tiba dia skip, dia tidak baca Al-Fatihah. Tak boleh, maknanya kena tegur. Sebab apa kita tegur? Sebab apa?
dia telah merosakkan tata cara solat. Maknanya berlakunya pengkhianatan kepada tata cara solat yang diajari oleh Rasulullah. Di luar solat pun kita juga bila nampak ketua si suami, ya, si ketua kita, nasi ke, jawapan kuasa ke, budak kampung ke, ketua sesiapa lah yang menyalahi kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia berlaku maksiat ataupun berlaku keterlanjuran, maka pengikutnya orang yang imam ini wajib tegur. Tapi tegur macam mana yang difalsafahkan oleh Rasulullah dalam solat itu. Contoh, bila imam itu silap, tidak ada kata macam makmum dia kena tergajar mampu ayat komat, ya. Contoh, kau skip mak, ya Allah tak, tengok macam mana tegur. Kalau salah bacaan umpamanya wailul maghdubi alaihim, dia pun cek pada dia, mak apa ni mak, nama kata mak tak boleh kan, mak tegur wailul maghdubi alaihim waladdallin. Tengok. Ataupun kalau dia terlupa rakaat, Allah Subhanahu, tengok, tegur dengan cara nak membawa teguran itu kepada ingat balik kepada Allah. Jadi wassalam pun kita mana-mana yang kita tegur kepada orang, ataupun lebih lagi kepada pemimpin kita, tegur dengan cara yang benar. Ya, baik. Kemudian perhati semua an-niyah, ya. Wa ilaika jumlatun min a'malis salat wa atharuha fi tahdhib an-nufus. Dan kita cuba bawakan beberapa intisari atau intipati yang terkandung di dalam salat. Yang pertama, awalan an-niyah. Niat. Wa hiya 'azmul qalbi 'ala imtithali amrillah ta'ala bi ada'i shalah kamilah. Niat itu merupakan suatu keazaman hati ini untuk mengikuti segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan ibadat solat itu secara sempurna. Tengok, tidak boleh dalam solat kita main pilih-pilih. Aku solat maghrib ni aku rasa aku nak baca Fatihah, nak buat rukun i'tidal, nak buat rukun sujud, rukun-rukun yang lain aku tak nak. Puasa malas. Boleh kita macam tu? Tak boleh. Semua tu dia kena buat. Di luar solat pun dia kena bertindak dengan sedemikian juga. Mana-mana hukum Allah jangan ada diskriminasi. Betul tak? Yang ini dikata okey, sebab ini selera laku, yang ini tak boleh, tak bagus selera laku, tak masyur. Ini tak boleh. Yang ini okey, yang ini tak okey. Tak boleh. Dalam solat, tuan-tuan dan puan, kama amara biha Allah ma'al ikhlas lahu wahdah. Wa ma yaf'alu dhalika fil yawmi wal layla 5 marrat fala rayba fi anna al-ikhlas yantabi'u fi nafsihi wa yashbihu sifatan min sifatil fadilah allati la ajmal athar fi hayat al-afrad wal jamaah. Di solat inilah membantu dia dengan ikhlas yang memberikan kebaikan kepada individu, kepada masyarakat dan kepada seluruh. Walau anna an-nas akhlasu li ba'dihim ba'dha fi aqwalihim wa a'malihim la'ashu 'aishatan radiyah mardiyah wa salahat haluhum fi dunya wal akhirah wa kanu minal faizin. Jadi kalau kita manusia ini mengikuti falsafah solat dalam kehidupan kita ini dan menggayakan solat itu dengan penuh ikhlas, dan cara kita mentadbir ataupun menguruskan urusan kehidupan ini dengan ikhlas juga, nescaya para hadirin semua kita akan hidup dengan penuh radiyah dan mardiyah, saling redha menerima pengutang redha pada kita, wasaluhan halahu fid dunya wal akhirah, dan membawa kebaikan keadaan mereka itu di dunia dan di akhirat. Wa kanu minal faizin, dan mereka itulah daripada golongan orang yang berjaya mengikut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa dia kata, kejayaan anak-anak adalah hanya bergantung kepada yang mendapat putusan yang baik dan keputusan PSA, SPM,
Kadang-kadang masyarakat di luar tu dia melihat kata itu sanggup tu bila dia itu menjadi matlamat. Tidak apalah, apa nama, kalau buat pelaburan investment menghantar anak tersebut ke kelas tuition dan sebagainya. Monitor habis-habisan ya setiap keputusan anak ini. Start daripada ujian bulanan, kalau ada ujian semester jual enggan, semua beberapa yang carry dia akan tengok konten dia marah habis. Baik, ini amalannya baik, saya tak kata tak baik, baik teruskan. Tetapi adakah di kalangan ibu bapa yang jenis yang macam itu menitik beratkan anak-anak mereka yang kalau tidak mengerjakan solat apa reaksi? Anak-anak tu siap, dia budak tu semalam tadi dia study malam, dewa malam, dia agak subuh-subuh siap, tak tertengok sampai hati saya nak kerja di mana. Siap, dia orang luka siap ya. Jadi apa nama, kadang-kadang di rumah yang jadi macam itu hanya melihatkan kejayaan dalam bentuk yang itu. Kalau anak-anak yang tidak melakukan solat, dia kata tak apa, biarlah, macam mana kecil lagi dia tu. Dengan sikap biarlah kepada masalah agama inilah menyebabkan banyak sekali faktor-faktor yang biarlah berlaku dalam kehidupan masyarakat. Di sini itu terlalu lagi terjaga masalah sosial, masalah penyakit masyarakat berlaku pada hari ini. Mana-mana masalah yang berlaku, satu antara yang paling utama kuncinya adalah solat. Kalau orang yang tak solat, kita akan melihat karakter dia cukup berbeza. Kalau solat itu pun merupakan arahan daripada Allah, Tuhannya pun dia tidak boleh patuh, bagaimana dia tak boleh patuh kepada orang lain? Itulah. Kalau dia patuh pun para dia semua tidak membawa kepada kepatuhan yang kekal, hanya berlaku saja. Depan orang dipatuh, di belakang orang tidak patuh. Dan kalau kita lihat hari ini, gejala datangnya daripada orang-orang yang tidak menjaga solat. Yang solat itu pula, solatnya itu tidak mengikut resepi acuan daripada Allah dan acuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena solat sebagaimana kamu lihat aku solat, ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solatnya Nabi bukan hanya sekadar al-amal ataupun al-af'al. Apa nama, dipanggil amalan-amalan yang takbirnya, rukuknya dan sebagainya, itu af'al, itu perbuatan. Tetapi resepi yang diatur oleh Rasulullah dalam solat itu juga dalam bentuk dakhiliyah, dalam kedalaman. Maknanya bila dia takbir kepada Allah, dia dah kosongkan segala macam bentuk dunia itu dalam pemikiran. Allahu ghayatuna, hanya Allah sahajalah matlamat. Allahu ghayatuna wa huwa qasduna, dan dialah maksud tujuan hidup. Sebab tu kadang-kadang kalau kita ini tidak menjiwai watak solat sebagai watak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan solat, baguslah tentu bahagia semua, tidak mustahil berlaku perubahan yang sangat besar. Hari ini tak boleh dibilanglah dengan mana-mana angka, banyak sangat kita punya penyelenggaraan keingkaran kita kepada Allah sudah sampai ke tahap yang begitu berluasa, yang tak tahan. Kalau dah misalnya ya, apa nama, kita ni macam orang-orang yang terdahulu, ada dosa je terus diazab, sudah tentu kita ni akan dah terlambat. Tapi Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW ini. Maka jangan kita mengambil kesempatan di atas
peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dalam bentuk tersebut. Ya, sebab itu saya rasa mukadimah kepada solat yang kita akan cuba lakukan mengikut falsafah. Yang banyak lagi yang kita akan sambung pada sisi yang akan datang. Cuma hari ini untuk kita mengkaji sedikit tentang asal yang saya rujuk ni, atau kita gunakan silibus dalam itu ni, dalam masjid ni. Jadi saya rasa kalau kita ambil sedikit beberapa minit yang ada ni, kita nak cuba uraikan dari segi fiqh, tadi dari segi adab fiqh. Jadi pada semua kita dah sampai pada muka surat yang ke-9, ya, muka surat yang ke-9, iaitu maklumat asas berkaitan solat. Kita baca sikit tadi ya, kita akan sambung dengan solat kita, insyaAllah. Tempat-tempat yang tidak digalakkan solat, ada satu silibus di dalam kitab-kitab itu, tempat-tempat yang tidak digalakkan solat. Baik, pada asalnya seluruh bumi yang suci dan tiada najis yang jelas boleh dijadikan tempat solat. Berdalilkan kepada hadis Nabi SAW, aku diberi 5 perkara yang tidak diberi kepada mana-mana Nabi sebelumku. Salah satu antara ilmu itu adalah dan dijadikan bumi dan seluruh tanahnya masjid dan suci. Maka di mana sahaja aku berada, aku akan menunaikan solat pada. Riwayat Bukhari dan Muslim. Para semua, ada orang dia begitu rinci. Dia tempat-tempat solatnya dia ingatkan masjid. Tempat solat tu hanya di surau. Kalau dia bermusafir, terpaksa habis dia pergi solat. Sebab tu dia kata, ya Allah, ni tak boleh solat, kotor ni, becak ni, lumpur ni, macam itulah. Ialah solat tu kita postpone lah. Nanti kita kontak balik lah. Tengok mana-mana dia tak tahu mazhab mana yang buat Allah agaknya. Tapi orang-orang yang itu ada sebenarnya. Orang-orang yang mengambil mudah tentang melakukan ibadat. Sedangkan mengikut realitinya, ya, dijadikan bumi ini seluruhnya tempat kita melakukan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umum, mengelainkan dalam semua apa yang telah diperincikan oleh Rasulullah ataupun oleh para ulama kita tentang ada beberapa tempat-tempat yang mungkin dilarang melakukan solat. Ya. Contoh yang pertama, ya, dia punya kaedah macam ni. Seluruh tempat, seluruh bumi di atas muka bumi Allah Ta'ala, seluruh tanah ni, semua kita diberikan solat. Dulu kita imagine orang dulu dia ingat solat tu hanya di tanah saja, di atas tanah. Hari ni orang boleh solat di angkasa lah. Itulah di awal, di angkasa lepas pun boleh solat tu lah. Ya. Jadi maknanya seluruh bumi Allah Ta'ala ni kita boleh solat. Melainkan yang pertama, tempat pembuangan sampah, tempat najis, konflik lah. Kita pandai-pandai pergi solat dekat dapur, tempat pembuangan sampah, apa pula. Lepas tu tempat najis, itu pun satu hal lah. Memang kita takkanlah semua tempat najis, tapi tempat najis tu yang kita jadikan solat lah, itu dah nakal tu kan. Tak sekolah lah tu kan. Okay. Yang kedua, tempat penyembelihan binatang. Bagi mengelakkan najis binatang, ini pun tak boleh. Kita pun solat dekat tu, kita buat apa nama perubat lembu. Kita pun sembelih Allah, dia buat dulu. Allah, jom ayah salat semai sini je lah. Aku dengar Ustaz tu kata semua bumi, dunia ni boleh dijadikan tempat solat. Dia tak baca habis tu, dia tak belajar habis. Ada kecuali dia juga nak. Tempat penyembelihan binatang tu tak boleh, sebab apa? Ada najis dia punya darah dia tak boleh lah. Nombor 3, kawasan perkuburan. Itu tak boleh. Bagi mengelakkan najis dan menghadap kubur.
maknanya kita banyak-banyak tempat kubur pula yang kita pergi solat ya. Ya. Contoh di larangan ini berada semua. Ada dijelaskan dalam kitab-kitab yang lain umpamanya dalam fiqh ibadah. Fiqh sunnah karangan Syekh Sabiq, menurut saya apa nama Syekh Sabiq ini. Antaranya as-salatu fil maqbarah. Fa'inda Syaikhan Ahmad wa Nasai an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukhari dan Muslim, Ahmad dan Nasai meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah SAW kata, la'anallahu al-yahud wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, Allah melaknat golongan Yahudi dan Nasara kerana pun mereka itu menjadikan kubur-kubur mereka itu, kubur-kubur nabi-nabi mereka itu tempat masjid. Jadi, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis yang lain, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu bersemayam bersolat di kubur dan kamu duduk ke atasnya. Tak boleh juga. Dan ada juga beberapa hadis yang lain, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum ini, hadis ini diriwayatkan oleh, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah sebelum dia nak meninggal, 5 hari sebelum Rasulullah nak diwafatkan oleh Allah. Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu ini pernah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka dan kubur-kubur orang-orang yang soleh di kalangan mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Jangan sekali-kali kamu mengambil kubur itu, kubur-kubur mereka itu sebagai masjid. Ini anhakum an dzalik, dan hari ini aku melarang perbuatan itu di kalangan kamu. Baik, jadi mana itu antara larangan, iaitu tidak boleh solat di kawasan perkuburan. Yang seterusnya di tengah-tengah jalan raya, ini pun satu